Okey. Okay, so topik hari ini, topik hari ini kita cuba habiskanlah unit 4 form 5 bahagian essay, bahagian B dan bahagian C. Zain, okey, nampak. So kalau kita dah habis bahagian ini, that means 1/3 daripada keseluruhan kita dah habis dah. Zain, okey. So selalunya kamu boleh nampak lah. The first portion of the moral lah. Bahagian pertama iaitu bidang 5 insan bermoral is done already. So first topic, second, third, fourth. Same goes to form 4, so kita dah habis the first bahagian lah. Then after that we supposed to go for the bidang ke-6, jati diri moral lah. Whereby jati diri moral ini topik yang di highlight adalah integrity. So you have 4 topics, 2 form 4, 2 form 5 regarding integrity. It's the biggest topic lah. Zain, okay, nampak. Okay, so we are on the right track. Okay, so kita akan habiskan lah. Okay, so hari ini kita sambung video essay. But before that, wait. Okay. Okay. So you tengok soalan essay dia. Okay. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okay, dalam soalan mereka sudah bagi singkatan. So you can use KKMM. Sentiasa memberi nasihat dan peringatan kepada netizen. Netizen maksudnya mereka yang gunakan internet lah. Understand? Internet. So netizen. Di negara kita supaya berhemah ketika menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat di ruang cyber. KKMM sentiasa mengingatkan para netizen supaya menjiwai prinsip rukun negara. Okay, so salah satu prinsip rukun negara dia ada sebut kesopanan dan kesusilaan ketika berada di ruang cyber agar kesejahteraan sejagat tidak tergugat. Understand? So you have to be bersopan lah, beretika lah atau berhemah. Everything comes under same category lah. Boleh Okay. So dia tanya, huraikan peranan anda untuk merealisasikan harapan KKM. Peranan, you punya peranan, apa you patut buat? Understand? Maksudnya kamu kena berhemah lah semasa menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat kan? Understand? So simple saja benda ni. Dan berdasarkan nilai universal, so nilai perlu diberilah. Understand? Okay, so you tengok jawapan. So cikgu akan bagi jawapan untuk calon cemerlang first lah, kategori cemerlang. So cemerlang as usual lah. So saya dah pesan pada you, ini adalah cemerlang means kita punya markah adalah lebih kurang 8 hingga 10 markah. So you nak masuk kategori cemerlang. Okay, nampak. Okay, of course tulis nilai first lah. Okay, so you boleh nampak tulis nilai first. Saya perlu mengamalkan nilai hemah tinggi. Hemah tinggi sebab you kena sopan lah. Hemah tinggi, hormat. Hormat dekat sini adalah respect rules lah. Rules, regulation and all that. Dan nilai bertanggungjawab. Understand? So at least tulis 3 nilai lah. Understand? Tapi minimum 2 mesti betul lah. Understand? Because itu adalah kriteria dia. Understand? So bila saya nampak 1 nilai saja betul, 2 salah means, maka dia akan jejaskan markah kamu secara keseluruhan. Maksudnya, you tulis cantik macam ini pun, kalau nilai kamu 1 saja betul, maka automatik kamu tak dapat 8 hingga 10 markah. So automatik kamu akan jatuh kepada kategori kepujian, iaitu kamu akan dapat 5 hingga 7 markah saja.
because of one simple mistake, maka kamu boleh jatuh dalam kategori ini. Zen, okey, nampak. Okay. So kita go through sama-sama jawapan dia. Okey. So peranan pertama saya, so straight to the point. Peranan pertama saya dalam merealisasikan harapan KKMM adalah saya tidak akan menyentuh isu sensitif yang boleh gugat perpaduan dalam negara. Azan, ini adalah cara kita bersopan dalam semasa gunakan internet lah. Nampak tu? Boleh Okey, dan benda ini ada dalam buku teks. So bila you baca buku teks, kamu dapat banyak idea lah. Ini sumber kamu ada belajar. Tata cara menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat. Understand? So sebelah sini you boleh nampak tidak menyentuh isu sensitif kan? Okey. Nampak? Okey, sebarkan berita atau maklumat menyentuh isu sensitif. Understand? Okey, nampak tu. Boleh ya? Sebarkan maklumat, berita atau maklumat yang tidak sentuh isu sensitif. So that means kita ada belajar, kita tak boleh menyentuh isu sensitif sebab dia boleh gugat perpaduan. Azan, okey, nampak. So maka saya gunakan dalam jawapan lah. So saya tidak akan menyentuh isu sensitif yang boleh gugat perpaduan dalam negara. So ini adalah fakta pertama kamu. Maksudnya peranan pertama. Dan peranan ini perlu dihuraikan secara detail iaitu kamu kena ada sekurang-kurangnya 2 hingga 3 ayat huraian. So saya beritahu kamu, okey, 2 ayat cukuplah, 2 ayat huraian minimum. Maksimum 3, right? Azan, okey, 2 hingga 3 ayat huraian, right? So tulis 2 cukup. So sejajar dengan ini saya tidak akan menokoh tambah maklumat yang diterima sehingga menimbulkan konflik perkauman. Sebab isu sensitif perpaduan. Maka kita tak mahu timbul konflik perpaduan. Nampak tu? Dan benda ini pun ada dalam buku teks. See? Menyentuh isu sensitif. Memberikan pandangan tanpa batasan. Azan, okay, nampak? Menokoh tambah maklumat yang diterima sehingga menimbulkan konflik perkauman. Azan, okay, nampak tu? So, inilah benda ni kita boleh gunakan. So that means bila kamu buat latihan menulis esei, refer to your textbook. Baca maklumat. Maklumat dalam textbook ini akan bantu saya buat ayat lah. Azan, okay, nampak tu. So you tengoklah macam mana cikgu gunakan. So sejajar dengan ini saya tidak akan menokoh tambah maklumat yang diterima sehingga menimbulkan konflik perkauman. Ini kerana saya sedar tindakan ini boleh menjejaskan keharmonian masyarakat majmuk di negara kita. Understand? Okay, nampak tu. Dan saya bagi contoh, kena bagi contoh. Misalnya, saya tidak akan berkongsi sebarang berita atau gambar yang boleh dikaitkan dengan sensitiviti kaum dalam media sosial saya. Media sosial saya means it can be Twitter, it can be Facebook, Azan, TikTok ke whatever it is lah. Azan, okay, nampak. Twitter and all that. Azan, okay, nampak. So secara konklusinya, okay. So ini yang berlaku dalam sekolah cikgu lah, di mana baru habis meet and then kita bagi jawapan mereka. So student datang, dia tanya saya soalan, cikgu saya semua ada cikgu, fakta ada cikgu, contoh ada cikgu, influence ada. Ya semua ada, tetapi saya mahu baca jawapan you. So bila saya baca, so apa student itu beritahu, apa yang dia buat adalah dia salin ayat daripada fakta ini. Lepas tu dia salin some of the ayat bulat-bulat daripada fakta, dia pergi salin dekat bawah. Nampak tu? So bila saya baca, saya nampak macam dia repetition. So saya tak bagi markah. So I cannot give full 10 marks. So dia datang argue dengan cikgu lah. Azan, so ini yang berlaku dalam sekolah lah. Azan, okay, so you tengok. Inference ini sebenarnya dia balik kepada fakta, tapi kita tegaskan fakta tersebut. Memang betul lah. Conclusion, we come to the same conclusion lah. Nampak tu? Tetapi bukan same ayat. You kena tukar sedikit. So secara konklusinya, saya akan mengelakkan sama sekali perbuatan menyentuh isu sensitif. Kamu boleh tukarlah membangkitkan isu sensitif. So perbuatan membangkitkan sebarang isu sensitif
yang boleh gugat perpaduan, saya tukar boleh menjejaskan hubungan kaum di negara kita. Nampak? So, the inference, memang kita sentuh fakta dia, tapi bukan kita salin ayat bulat-bulat daripada sana. So, kita tukar sedikit, ubah. Ini memerlukan kepandaian kamu lah. So, kamu kena ada kemahiran. So, bila kamu latih menulis, baru boleh dapat kemahiran tersebut. Azan, so get used to all this technique lah. So, kamu technically BM lah sekarang. Moral ini sudah lebih kurang macam BM. Azan, so you cannot be giving so much of facts. Satu facts saja. Moral tu bukan satu facts lah. Dia kan ada dua. Tapi setiap fakta itu perlu dihuraikan secara terperinci 2 hingga 3 ayat huraian. Mesti bagi contoh, mesti ada inference. Nampak? Boleh? Okey, nampak. Okey, so dapat Okay, next. Sebagai peranan kedua. So maksudnya bila kamu buat jawapan itu, pastikan bila nilai kamu asingkan, tinggalkan satu baris. So saya nampak satu perenggan dekat sini. Tinggalkan 2 baris. Then go for another perenggan. So I can see obviously ada 1, 2, 3 perenggan lah. First perenggan itu hanya kalau dia tanya wajar ke apa ke, kamu tulislah. So yang ini nilai, so tulis nilai saja. Then go for your first peranan. Now second peranan. Sebagai peranan kedua, saya tidak akan memfitnah dan memburu-burukan pihak lain. Yang ini pun ada dalam buku juga. Sebab godam, sebarkan maklumat sulit, all that, kita masih boleh gunalah. Menyebarkan maklumat palsu dan tidak tepat pun kita boleh guna juga. Memfitnah dan memburukan pihak lain pun kita boleh guna juga. So saya gunakan yang ni. Nampak? Boleh Okay. So sebagai peranan kedua, saya tidak akan memfitnah dan memburukan pihak lain. Nampak? Taken from here lah. Nampak? Tadi kita ambil yang ni. Sekarang saya ambil yang ni. Nampak? Okay. So, I explain. Uraikan benda ni. Okay. Saya sedar dalam meniti arus kemodenan ini, amalan fitnah semakin mudah tersebar berbanding pada masa lampau. Those days, berita itu very slow. Tapi sekarang, it's very difficult to sebar also lah. So, sekarang very easy. So, saya explain. Saya sedar dalam meniti arus kemodenan ini, amalan fitnah semakin mudah tersebar berbanding pada masa lampau. Okey, nampak tu. Dan saya explain lagi kini fitnah tular, viral lah dengan cara yang lebih mudah, yakni iaitu hanya jari jemari yang rancak menaik dalam laman sosial. So it's very easy. Just type inside laman sosial kamu and then post. That's it. As easy as that. Tak payah buka mulut. Tangan saja gerak pun boleh. Berita akan sampai. Understand? Okay. So saya bagi contoh lah. Misalnya saya bertekad tidak akan menulis sebarang komen negatif dalam media sosial saya tentang mana-mana individu. Semua ini adalah kita tak memfitnah, kita tak memburu-burukan pihak lain. So, saya bagi contoh lah. So, I will never write any negative comment about anybody in my media social. Social media lah, sorry. Social media, nampak. Boleh? And kesimpulan. Secara kesimpulannya, saya akan elakkan diri daripada amalan fitnah. So, saya tidak akan memfitnahkan. So, balik kepada yang ni. Fakta. So, amalan fitnah kerana saya sedar ia boleh cetuskan percikan api. Percikan api means like, what do you call the spark. Nampak? Spark. Light. Nampak? Cetuskan percikan api. Sikit saja. Tapi mampu merebak dan membakar diri saya. Something like that lah. Zen, okay, nampak tu. So, saya tidak akan fitnah dan memburukan pihak lain. So, that means kesimpulan kamu adalah saya akan elakkan diri saya daripada amalan fitnah. So, I don't do fitnah dan burukan pihak lain sebab saya sedar dia mampu cetuskan, dia boleh cetuskan percikan api
dan mampu merebak dan membakar diri saya. So it will bring negative implication towards myself. So I don't want. Nampak? Something like that lah. Boleh? Okay. So you can see betapa pentingnya buku teks. Buku teks ini akan bantu saya buat ayat dan sebagainya. The problem with our children, understand? I never open the buku teks dan baca. Bila kamu baca pun, kamu kena baca secara teliti. Maksudnya setiap satu perkataan, ayat yang ada, perkataan yang ada semua, kena tahu, fahami maksud dia. Nanti banyak input. Bila you fahami, you baca, banyak input akan masuk dalam otak kamu. Understand? Dan kadang-kadang kamu boleh recall. Memang bukan kadang-kadang, memang kalau manusia nak recall, they can do so. Understand? So pada masa itu terlintaslah dalam minda kamu, so you will write. So kamu ada bahan untuk kamu menulis. Ada knowledge untuk kamu menulis. So kamu tak faham konsep, kena baca. Buku teks. Buku teks adalah the minimum what pelajar kena tahulah. Zen, okay, nampak? Okay, done. Okay, let's see kalau jawapan kamu tak pandai sangatlah. So kamu nak masuk kategori kepujian. Okay, kepujian macam mana pun. Kepujian adalah 5 hingga 7 markah. So we try to get maximum 7 lah. Go for maximum 7. Maka bila soalan ini bonus sebab dia ada nilai. So tulis nilai, dia ada dalam kriteria. So kalau saya tanda kertas budak sekolah saya itu, saya tengok ada bagi nilai dia betul, maka why not I give maximum 7. Bergantung pada saya lah. Nampak tu. Dan dia ada satu set for 5 marks, iaitu dia ada satu fakta, huraian lanjutan, contoh dan inference. Understand? So kalau kamu ini tak begitu mahir berbahasa, so but at least try to dapatkan kepujian sebab apply IPTA dan sebagainya, maka at least try for 1 set lah. Okay, nampak tu. So bila kamu dah biasa dengan satu set means, why not you tambah lagi effort, jadikan dia 2 set. Untuk masuk kategori cemerlang. Boleh? Okay. So what I supposed to do here adalah tulis nilai dulu. So saya saya kecilkan sikit. Ini kalau cemerlang kategori kepujian lah. Okay, saya perlu amalkan. Nilai hemat tinggi sebab bersopan. Hemat tinggi, nilai hormat, dan ini nilai bertanggungjawab. Ini banyak student sekolah saya semasa exam itu, mereka tulis tanggungjawab saja. Dia mesti penuh. Maka disebabkan nilai banyak orang hilang markah. Sebab dia sudah masuk dalam kriteria. Kalau kepujian, 1 nilai saja perlu betul. Kurang-kurangnya 1 nilai perlu betul. Nampak tu? 2 nilai betul baru kamu boleh masuk dalam kategori cemerlang. Even one of the criteria tadi means you akan hilang markah. So take note. Okay, then after that, as usual lah. Okay. So you can write straight away you write lah. Understand? Tak payah canggih sangat lah sebab kamu nak masuk kategori kepujian saja. So peranan pertama, saya tidak akan sentuh isu sensitif. Okay, saya tidak akan sentuh isu sensitif. Okay, nampak. Then boleh kata saya tidak akan menukar tambah maklumat yang boleh timbulkan konflik
berkauman. Okey. Ini kerana saya sedar tindakan saya boleh jejaskan keharmonian negara. Nampak? Okey. So, misalnya, contoh kena bagilah. Misalnya, saya tidak akan kongsi berita yang mengusir boleh, mengganggu sensitiviti kaum dalam, let's say kamu terus boleh tulislah dalam account, let's say Facebook. Baik. Nampak? Okey. Dapat atau media sosial pun boleh lah. And then mesti ada conclusion. Conclusion tanda kalau tak ada inference means kalau let's say kamu tulis macam mana tapi inference ada. You tak boleh masuk dalam kategori cemerlang pun cemerlang confirm lah tak boleh, you go for satu set kan. Lepas tu dalam sini bila saya tak nampak you punya inference, automatic kamu tak boleh masuk. Even 5 hingga 7 markah pun tak boleh masuk. Straight away kamu akan masuk kategori lulus sahaja. Nampak? So kamu mesti ada kriteria, mesti make sure that you tahu semua kriteria dia lah. Ada fakta, huraian lanjutan, contoh inference. 5. Understand? Okay. So secara konklusinya, saya akan elakkan perbuatan, boleh tindakan pun boleh, perbuatan, bangkitkan isu sensitif. Okay, bangkitkan isu sensitif yang boleh jejaskan hubungan kaum di negara kita. At least you can come out with satu set, and then plus with kamu ada nilai dan sebagainya, then of course we can give 7 marks lah. Boleh Okay. Dan bagi pelajar yang lemah, kamu tahu kamu lemah, bahasa very bad dan sebagainya, but don't give up lah. At least try to tulis 4 ayat lah berkaitan dengan soalan. So soalan tanya apa? Peranan you merealisasikan harapan KKM. Maksudnya KKM mau kita ikutlah sopan kesusilaan semasa berada di ruang cyber. So dalam komputer, dalam internet dan sebagainya, dalam media sosial dan sebagainya, kita mesti mau sopan, beretika. Boleh so you kena ingat fakta buku. Boleh tulis 2 fakta, boleh bagi 1 huraian atau contoh, you boleh lulus already. Untuk setiap satulah. Boleh Okay, wait So that means kalau you nak masuk kategori lulus, tulis nilai nilai tulis. Tulislah ayat lengkap sikit. Kalau ayat tak lengkap nanti kamu masuk dalam kategori gagal lah. So kategori lulus kamu tahu kan, kamu dapat 3 hingga 4 markah. Nampak? Kategori gagal itu kamu tahu kan, dapat 1 hingga 2 markah saja. Nampak? Sebab ayat langsung tak tahu tulis. Boleh Okay. So terus tulislah saya perlu amalkan nilai rasional bertanggungjawab, paling senang kamu boleh tulislah.
Tapi sopan means tulislah hemat tinggi dan nilai rasional. 2 kamu tulis pun cukup lah. Zen, okay, nampak. Lepas itu tulis fakta. Fakta dia. Apa peranan you? Peranan saya atau peranan pertama boleh. Pertama, saya peranan pertama. Okay, saya tidak sentuh isu sensitif. Boleh ini karena ia boleh jejaskan perpaduan di negara saya. Okay, next. You tulislah peranan kedua. Saya tidak belajar ini perkataan lah. Saya tidak fitnah orang lain. Dan you beritahulah saya tidak tulis komen negatif tentang orang lain dalam tulislah Facebook saya. Tulis FB pun orang fahamlah, dia akan bagi markah. So as long kamu boleh tulis satu fakta, satu peranan, boleh bagi huraian atau contoh, mana-mana satulah. And then fakta lagi satu, huraian contoh. Cukuplah. So you boleh lulus already dan kamu ada nilai lagi. Cantik. Zen, boleh bagi markah 3 hingga 4 markahnya. Boleh okay, nampak. So lulus bukan susah. Senang-senang boleh lulus. Boleh okay, so jangan give up lah. Okay, now we go for the next question. Okay, teliti monolog di bawah ini dan jawab soalan yang diberikan. So monolog maksudnya ini Amoy cakap dalam diri dia lah. Understand? Okay. Oh, ramai yang kongsi tentang mesej ini. Dia pun dapat satu mesej lah. Lebih baik saya kongsikan dengan rakan-rakan. Forwarded, many times forwarded semua itu macam, dia ingat, nanti saya mau jadi orang pertama lah. Saya harap menjadi orang pertama berkongsi mesej ini dalam kumpulan media sosial saya. You want to be the first. Dapat saja terus mau kongsi. Itu macam tara betul lah. Tuh kan? Okay. So dia tanya soalan. Wajarkah tindakan saya menularkan mesej seperti yang di atas kepada rakan-rakan? So wajarkah kamu dapat saja terus viralkan? Justifikasi maksudnya bagi alasan berdasarkan nilai universal yang dipelajari. So soalan A ini 3A dia ada nilai. Then as usual lah. Okay, so cikgu ajar dulu kalau kategori cemerlang lah. Boleh Kevin Dia ada tanya soalan tau. You kena jawab wajarkah. So kadang-kadang student wajarkah means you kena jawab wajar atau tidak wajar. Itu pun susah ke. Dia pergi tulis ya. Dia tulis tidak. Azan. Tengoklah dia ada tulis wajarkah, tulislah wajar atau tidak wajar. Simple, right? Azan. Itu pun kadang-kadang student cikgu tak tahu apa mau cerita. Tindakan saya menularkan mesej adalah tidak wajar. Dulu you letak tidak wajar is very good already. But nowadays no. It must look like a essay. Zen, buat ayat baru masuk kategori cemerlang. So as usual cemerlang means is about 8 to 10 marks.
So saya mau bagi 8 hingga 10 markah. So saya akan baca you punya skrip lah. Zain, jawapan you. So, tindakan saya menularkan tidak wajar. So cantik, kamu ada jawab soalan dia. Dan berdasarkan nilai, right Weda? Dia kata berdasarkan nilai, so saya ada bagi nilai. Saya perlu amalkan nilai bertanggungjawab, hormat dan nilai rasional. Nampak? Boleh Okey. Dan saya kena tulis. Dapat saja message. Kita tak boleh simply sebar. Understand? Sebab buku teks ada ajar kamu. Apa buku teks ajar kamu? Tidak, pasti jangan kongsilah. Jenis maklumat palsu adalah kabar angin, rumors, gossip, spekulasi, speculation, penipuan. Nampak? Azan, tu semua jangan sebar lah. You tak tahu, jangan sebar. Okay, so apa you kena buat adalah, dia ada ajar kamu lah. Pastikan, apa dia? So pastikan kesahihan sesuatu maklumat. Lepas tu another one adalah pastikan kesahihan. So yang inilah. Nampak? Sir, I got one question, sir. Yes. So for the nilai, right, they never mention how many nilai we need to say. So must write 3, or if we write 2 enough, or 1? 2 enough. 2. Actually, you write 3 better. You're on the 3. safe side. Because dia punya kriteria, dia kata kalau dia nak bagi you kategori cemerlang, mesti ada minimum 2 nilai betul. 2 nilai mesti betul. So kalau nilai kamu 3 extra kamu tulis if you are not sure lah. Tetapi kalau kamu memang sure 2 nilai ini memang tepat, bagi 2 sajalah. So must have 2 lah, sir. At least mesti ada. Kriteria dia nak dapat cemerlang means mesti 2 nilai betul. Mesti ada dalam jawapan kamu. Sebab soalan dia tanya berdasarkan nilai. Okay, thank you, sir. Okay, good. Okay, so kita sambunglah. So saya perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab, hormat dan rasional. Ini standby saja. Tapi those days kita nasihatkan student supaya memang standard, banyak cikgu kata tulis 5 nilai. Ni sekarang kita tak mau sebab kita tak ada masa. So kita limit lah 3 lah. Daripada 3 tu 2 betul. 1 mungkin salah, let's say. So okay, still okay. 2 betul lah, kriteria okay. Sebab kalau let's say 2 nilai salah, you tulis cantik macam ini pun tak dapat markah punya. Kamu akan masuk 1 nilai betul means you have to go under this category, kepujian. Boleh Okay, so you tengok. The first one saya perlu pastikan, ini buku teks lah. Pastikan kesahihan. So saya perlu pastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum berkongsi dengan kawan. So saya explain. Saya harus sabar dan tenang, calm. You are very patient, very calm dengan berita yang diterima. Bukan dapat saja havoc lah, understand, emotional mau sebarkan. No. Understand? Okay, nampak. Saya harus sabar dan tenang dengan berita yang diterima. Saya harus elakkan tindakan terburu-buru. Sebarkan maklumat yang baru sahaja diterima untuk elakkan implikasi negatif. Understand? So sebagai contoh saya bagi, okay, kalau you nak dapatkan kesahihan sesuatu maklumat atau berita, so you boleh semak. So dalam Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia itu memang dia ada bangunkan satu portal lah. Ada kementerian. Okay, so misalnya saya harus melayari portal sebenarnya.my. You kena ingat benda inilah. So ini contoh. Untuk menyemak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Nampak tu? And then as usual, inference kamu, kesimpulan, you have to go back to your facts. Okay? Nampak tu. Sebelum berkongsi, you kena betul tengok sana. So secara kesimpulan, saya tidak boleh sewenang-wenangnya berkongsi maklumat jika tidak pasti. Nampak? Back to. So saya kena pastikan kan? Saya balik kepada itu. Saya tegaskan benda ini. Tak pasti jangan share lah, something like that. Boleh Okay, nampak. Next.
Seperkara lagi, the second one, saya harus berwaspada dan elakkan diri saya menjadi ejen penyebaran maklumat palsu dan tidak tepat. Okey, nampak. Cikgu pun ada penyakit macam ini, understand. So kadang-kadang bila saya dapat maklumat, terutamanya semasa COVID lah, understand. Sekolah nak buka lah, itulah, inilah, understand. So pada masa dapat maklumat saja, terus kita first sebar. Then keluar lagi information, ini adalah fake news. Azan. Lepas tu sebar semula. Tadi silap kan? So kita betulkan. So kita tulis fake punya ni. Understand? So kita ada satu budaya macam itu. Itu pun satu penyakit juga. Azan. So sepatutnya kita berwaspada dan elakkan diri daripada menjadi ejen penyebaran maklumat palsu dan tidak tepat. You dapat saja emotional, kamu terus share. Kamu tak siasat lah. So kamu kena hati-hati. If not, you become an agent. You pun salah seorang penyebar maklumat palsu. So if we don't become agent. Okay, nampak. Ini kerana sikap kelalaian saya. So saya lalai, tak check. Azan. So sikap kelalaian saya ini mampu mengundang pelbagai kesan negatif. So sikap tidak peka dan tidak peduli saya ini mampu menggugat kesejahteraan negara. So itu adalah kesan negatif dia lah. Sebagai contoh, let's say, kalau saya pun salah seorang lah, saya tak siasat. Itu bukan saya dapat saja, saya daripada kawan saya, grup saya percaya pada kawan saya. Saya tidak tahu dia ada cek atau tidak. So saya main sebar saja. So saya pun penyebar berita palsu. Boleh didakwa mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia yang membawa hukuman denda 500,000. 500,000 means 500,000 dan penjara 10 tahun. So kalau kamu menulis contoh seperti ini, so bila pemeriksa baca, wah, good lah, student ini pembacaan dia luas. Azan, we can see the contoh you give. Azan, okay, nampak. Maka of course lah kamu kena masuk dalam kategori cemerlang sebab your reading, bahan yang isi yang kamu bagi, contoh yang kamu bagi itu semua adalah standard tinggi. Azan, menunjukkan kematangan kamu, knowledge kamu. Azan, okay, nampak. Itulah. Tapi bukan semua pelajar boleh bagi contoh macam ni kan. So kamu boleh kata sebagai contoh, sekiranya saya saya menyebarkan berita palsu, saya akan dihukum denda dan boleh dipenjarakan. Itu paling limit, yang paling limited thing. Maksudnya you tahu tetapi kamu tidak tahu secara detail. Ini pelajar cemerlang, dia tahu secara detail. Itu saja beza dia. Nampak tu? Okey, secara konklusinya, tengok sini dia kena balik kepada ini. Jangan ulang balik benda ini. Berwaspada, kamu boleh tukar perkataan, berhati-hati. Nampak? Boleh Okey. So secara konklusinya, saya harus berhati-hati dan tidak terbawa-bawa untuk carry the way lah. Azan, so have to be very careful. Serta tidak terbawa-bawa means carry the way. Dapat berita terus carry the way, terus sebar. Tak ada. Tidak terbawa-bawa untuk sebarkan sebarang berita berbaur sensasi. Image dia macam inilah. It's a very sensational news. So you don't give a damn lah. You just sebarkan saja. You just spread. Just kongsi dengan kawan kamu. So saya harus berhati-hati serta tidak terbawa-bawa untuk sebarkan sebarang berita berbaur sensasi dan beremosi yang tidak tepat. Azan, okay, nampak. So inference ini penegasan balik fakta kamu. So bila kamu tulis macam ini jawapan, senang untuk pemeriksa tengoklah, understand. So you ada jawab tidak wajar, ada jawab soalan. But they don't have specific marks for all this, no. Azan, we don't have specific marks. Kita baca saja. Kita ada contoh saja. So kita baca. Semua lengkap. So you deserve to get 10 marks.
So I'll give 10 marks. Azan, saya tengok ada isi kamu huraian ini sama saja, is repeating again, so mungkin terjejas lah. So I bagi you 8 sajalah. Saya tengok kesalahan yang kamu buat 1 2 itu boleh jejaskan markah kamu. Tapi bila kamu ada the whole set, lebih kurang 8 hingga 10 markah there lah. Daripada sini saya mau bagi penuh 10 markah ke atau 8 markah, bergantung pada jawapan. Macam ini almost perfect, I don't see any repetition. Tetapi inference memang kita tegas balik, tapi kita tak repeat balik word by word. No, kita cuba tukar sedikit ayat dia. Boleh Okay, next. Nampak? Boleh Okay. Dapat Okay, done. So let's see sekarang kamu adalah calon kategori kepujian. Maksudnya I'm not so good lah sir. I try my level best for 1. Okay, you go for that lah. So 5 hingga 7 markah kategori inilah. Azan, So as usual, tolong jawab soalan tersebut. Itu semua penting. Azan, Okay, so what you supposed to do adalah tindakan saya. You can write ringkas a bit lah. So tindakan saya tularkan message adalah tidak wajar. Nampak, jawab soalan dia. Dia tanya jawab. And then nilai kena bagi. Okay. So saya perlu amalkan. Saya perlu harus boleh harus amalkan. Okay. Nilai nilai bertanggungjawab. Nilai hormat dan nilai rasional. Nampak? Jawab saja. Jangan tunjukkan kelemahan kamu, tak jawab mana-mana. Tak boleh. Semua kena jawab. Then you mesti ada satu set lah, sebab nak masuk maximum 7 marks you want to get, means go for sekurang-kurangnya satu set secara maksimum lah. Understand? Okay. So you boleh tulis, saya perlu pastikan kesahihan berita atau maklumat lah sebelum kongsi dengan kawan. Nampak? So saya mesti tenang apabila terima suatu berita baru. Okay, dan saya tidak boleh terburu-buru. Sebarkan berita yang baru diterima untuk elakkan implikasi atau kita kata kesan negatif atau kesan buruk. Nampak tu? And then bagilah contoh. Contohnya, saya boleh simak berita di ini terpaksa kamu ingatlah, sebab ini semua adalah yang perlu kamu tahu, sebab selalu dalam berita semua ada. Takkan you tak ingat benda ini, sebenarnya com.my, nampak? Sebenarnya .my. Azan, sebelum
kongsi. Sebelum kongsi berita. Sebelum kongsi berita. Okey, nampak. So, secara kesimpulan, saya tidak boleh kongsi berita jika saya tidak pasti. Boleh, simple lah. At least yang ni kamu boleh tulis. Understand? So you deserve lah. Sebab kamu ada fakta, kamu ada huraian, kamu ada contoh dan kamu ada inference. Understand? Inference tanda means I cannot see inference kamu confirm. Kamu akan masuk dalam kategori lulus. So kategori lulus ini senang. 3 hingga 4 markah is very easy to get. Sama, tulis. Kalau dia ada tanya soalan, tulis saja jawapan dia. Okay, so the first one, tindakan saya tidak wajar. Dan saya harus amalkan nilai, let's say kamu tulis paling senang, rasional dan bertanggungjawab. Okay, then after that, tulislah simple ayat saja. Apa dia? Saya tidak kongsi berita dengan kawan. Okay, saya tidak kongsi berita dengan kawan jika tidak pasti. Nampak tu. So, saya kena saya kena semak. Saya kena semak berita dengan you tak tahu itu sebenarnya mai semua tak tahu tak apa. Sebab kita tahu kamu kategori lulus lah. So saya kena semak berita dengan pihak berkuasa. Ini paling simple kamu boleh tulis. Pihak berkuasa. Sebab kamu pihak berkuasa sebenarnya mai ke itu kementerian apa itu komunikasi multimedia ke you tak tahu kan. Understand? So just write general saja pihak berkuasa. Nampak? Tu cara kita buatlah simple-simple punya. Then okay. Saya akan berhati-hati. Saya berhati-hatilah. Saya akan berhati-hati tak apa. You tulis saya berhati-hati. Tidak jadi ejen sebar berita palsu. Nampak tak? Saya takut akan didenda dan masuk penjara. So simple, make it very simple. Understand? Okay, nampak tu. Ini kategori lulus. Nampak? Okay.
So the last question lah kita habiskan Okay, wait Okay. Bincangkan tata cara ini menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat yang patut diamalkan dalam situasi ini. Situasi macam inilah. Apa? Ini buku teks ada tata cara dia. Azan, okey, nampak. Tata cara dia adalah sama macam tadilah. Actually very rare kita ada soalan yang dia dua-dua overlapping macam inilah. Understand? So satu, kita boleh pastikan kesahihan maklumat. Another one adalah you boleh nampak dapatkan pengesahan daripada pihak berkaitan. Sebab ini topik tata cara. You boleh tulis benda-benda lain semua, tetapi kita ambil the first one itself lah. Okey, okey, nampak. Okay. So you tengok kategori cemerlang. Ini tak ada nilai sebagai tata cara pertama. So very straightforward ready. Terus kepada jawapan dia. Pengenalan pun tata cara, right? Understand? Tak payah tulis detail sangat. Just straight away. Sebagai tata cara pertama, kita. Wata is not there in the soalan. Bincangkan. Patut diamalkan. Diamalkan oleh siapa, tak ada. So you write general sajalah, kita. Kita means include you dan semua orang. Understand? Kita. Okay, nampak tu. Boleh kita better lah. Okay, so kita perlu pastikan kesahihan sesuatu maklumat. So sejajar dengan ini kita harus periksa maklumat sebelum dikongsi. Kita perlu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan semua maklumat yang diterima. Nampak tu? Okey, misalnya kita harus mengikuti pesanan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okay, kalau first time kamu nak tulis, bolehlah. See, it's like this. Kalau kamu nak tulis SKMM pun boleh. Sebab soalan sudah ada bagi singkatan dekat sini ke? No, right? Macam soalan tadi ada singkatan. Soalan ini, let's say lah soalan ini dia tak ada singkatan. So, first time kamu tulis penuh lah. Atau kalau kamu tulis, kita harus mengikuti pesanan SKKMM pun boleh. Okay, sebab pemeriksa confirm dia tahulah. Cikgu-cikgu tahu SKMM itu apa. Iaitu, tengok, apa pesanan ni? Bukan semuanya benar di internet. Whatever you dapat dari internet mesti betul ke? Tak semestinya. So, jika tak pasti, jangan kongsi. So, ini adalah nasihat pesanan yang dibuat oleh SKMM. Maka saya nak ikut. Itu contoh yang saya bagilah. So, secara kesimpulan, balik kepada you punya fakta. So, kita perlu pastikan. So, secara kesimpulan, kita harus semak kesahihan. Sesuatu maklumat saya tukar jadi sesuatu berita. Untuk memutuskan rantaian penyebaran berita palsu. The chain lah. Dia sebar. So, you stop. You tak sebar means you dah putuskan. Kalau tidak, dia menyebar lagi. So, memutuskan rantaian penyebaran berita palsu. Nampak? So, cantik saja saya tulis the first tata cara lah. Azan, buku teks. Okay, nampak. The second one. Sebagai tata cara kedua, kita perlu mendapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Nampak buku teks punya? Sebab tajuk dia tata cara. Ni very direct soalan dia. Tata cara. So, sebagai tata cara kedua, saya perlu mendapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Okey, so sejajar dengan ini, kita perlu, kita perlu mendapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Sejajar dengan ini, kita perlu kaji sumber atau asal-usul maklumat. Sama ada ianya daripada sumber yang boleh dipercayai. So, dalam hal ini, kita perlu selidik sekurang-kurangnya 2 sumber yang berlainan. Sebab selalunya, kalau kamu tengok even penyakit uzul lah, kita pergi jangan jumpa satu doktor kalau boleh,
get a second opinion, something like that. So dalam hal ini kita perlu selidik sekurang-kurangnya 2 sumber yang berlainan secara mendalam untuk mendapatkan pengesahan maklum. Dan contoh saya bagi, kita boleh hubungi SKMM jika kita, sini saya tulis penuh sebab first time. Lepas tu saya tulis singkatan dia. The next time saya boleh tulis singkatan. So kita boleh hubungi SKMM jika kita menghadapi sebarang kemusykilan. Kemusykilan means you have doubt. You tak pastilah, doubt, kemusykilan terhadap sesuatu maklumat dan juga melayari. So bukan saja SKMM kamu boleh hubungi, kamu juga boleh melayari portal sebenarnya My. Nampak? So 2 tempat. At least semua tempat cakap benda yang sama means then you know already lah itu palsu atau dia dibetul. Boleh So secara konklusinya, langkah di atas adalah mendapatkan pengesahan pihak yang berkaitan, right? Langkah di atas, balik kepada atas. Dapat membantu kita menyampaikan maklumat yang sahih. Sebab kamu sudah check means dia bantu kita dapatkan maklumat yang sahih daripada sumber. Sumber saya tak mau tulis sumber yang dipercayai, saya tukar sikit sumber berkredibiliti. Bagi menepis sebaran. Tengok, banyak perkataan ada dalam bahasa Melayu. So, you gunakan perkataan berbeza dan sebagainya, semua menunjukkan tahap penguasaan bahasa Melayu kamu bagus, good impression. Barulah dia nak bagi you 10 markah pun dia bagilah. Sebab memang you layak lah. Understand? Your answers very quality, deserve to get full marks. All the criteria ada, penggunaan perkataan dan sebagainya, semuanya matang dan sebagainya, then you deserve to get kategori cemerlang. Okay, nampak? So, bagi menepis. So, maklumat sahih daripada sumber berkredibiliti. Sumber boleh dipercayai. Nampak tu? So, dalam BM dia ada guna banyak cara. Benda yang sama tetapi tukar-tukar sedikit. Okay, nampak? Bagi menepis penyebaran atau bagi menumpaskan penyebaran. Menghapuskan, membantras penyebaran. So, ada banyak perkataan. Okay? Penyebaran maklumat palsu dan tidak tepat. Okay? Okay, done. So, let's say lah, you nak dapatkan kategori kepujian, so at least satu set. Tapi satu set itu mungkin kamu dapat 5 markah saja sebab tak ada nilai dan sebagainya dalam soalan ini. Kita nak bagi maksimum tak boleh lah. Maka you kena come out with at least the second one. Okay, nampak? Itu cara lah. Okay. So, you boleh kata sebagai one set first, sebagai tata cara pertama, kita perlu pastikan sesuatu maklumat itu sahih. Nampak? Okay? So, and after that, you bagi you punya huraian lah. So, dengan ini, kita harus periksa maklumat sebelum berkongsi. Sebelum dikongsi lah. Boleh Okey. So kita mesti berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan maklumat.
yang diterima. Nampak tu? Okey. So misalnya contoh kita boleh ikut nasihat. Kita tahu pihak semua just like general. Okey, nasihat pihak berkuasa. Iaitu jika tidak pasti, jangan kongsi. Nampak? Dan kesimpulan. Kesimpulannya, kita harus semak. Tengok. Reksa, semak, ada banyak perkataan kamu ada dalam bahasa Melayu lah. Tunjukkan kematangan kamu lah. Kita harus semak kesahihan. Berita, apa yang kata maklumat. Maklumat, kesahihan maklumat untuk hapuskan berita palsu. Nampak? Tapi ini lebih kurang ada 5 ayat saja. So macam mana nak bagi 7 markah? Okay, kategori kepujian itu 5 hingga 7 markah. Zen. So tambah lagi satu lah. Sebab dia tak ada nilai, dia tak tanya wajarkah dan sebagainya. Zen. Okay, nampak. So how to give marks? So you have to go at least sebagai tata cara kedua. Kita mesti dapatkan pengesahan daripada pihak. Pihak ini dalam buku pun ada tau. Dapat daripada individu. Contoh sumber dan maklumat sahih. Pihak dan individu berautoriti. Berautoriti means berkuasa. Pihak berkuasa. Pihak berautoriti. Nampak? Buku teks baca, banyak idea ada. Kurang baca buku teks, kurang idea. Dan you intend to repeat the same old thing. So jawapan kamu tak menarik. Azan, okey. Mendapat pengesahan pihak berkuasa. Nampak? Okey. So you boleh tulis lah. Okey? Okey, nampak tu. Okey. Okey. Pihak berkuasa, you boleh kata contohnya kita boleh lihat laman web sebenarnya. So at least boleh ingat. Kategori kepujian punya pelajar still okay lah. Going for credit takkan kamu tak kenal ini, right? Nampak? Boleh tulis yang ni, is good already. Azan. So lebih kurang ada macam 7 points. 7 ayat. Azan. So can give maximum 7 lah. Semua okay. Nampak? Okay. Then the last kategori student lulus. Mau dapat 3 hingga 4 markah saja. Cikgu, saya mau lulus sahaja. Nampak? So at least give 2 points lah. So budak yang tak baca buku teks, dia memang tak ada point lah. Sebab dia tanya tata cara daripada sini at least 2 points kamu kena bagi. Pastikan kesahihan sesuatu maklumat, dapatan pengesahan daripada pihak berkuasa. At least. Azan, okay, nampak. Okay, so kalau kategori lulus, so you kena kata
tata cara pertama. Watak mesti adalah kita perlu pastikan berita itu betul. Nampak? Okey, so kita boleh cek tak boleh lah. Kita boleh periksa. Kalau you kata kita boleh lihat laman web, let's say kerajaan lah, laman web pihak berkuasa. Kita boleh lihat atau kita boleh periksa. Periksa mau cek lah betul ke salah kan. So kita boleh periksa laman web pihak berkuasa. Atau you kata pihak kerajaan pun boleh. Nampak? Okey, tata cara pertama. Okey, then tata cara kedua bagilah. Tata cara kedua, kita mesti dapatkan pengesahan pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Okey, so you boleh kata kita boleh hubungi. Hubungi let's say pihak kerajaan. Pihak kerajaan bila kita tidak pasti tentang sesuatu berita. Nampak? Okey, hubungi, kontak. Okey lah, understand? Nampak tu. Dia sounds the same tetapi ayat kamu tak sama. Kamu ada tukar perkataan-perkataan semua. So ini effort kamu lah. So you deserve to get marks. Understand? Kalau you takut sangat, then you tambah lagi benda lain. Nampak? So you tidak sebarkan maklumat palsu. Itu semua comes under soalan ini apa? Tata cara menggunakan menyebarkan maklumat. Situasi ini kan. Okey, nampak? Boleh dalam situasi itu, so you boleh kata saya tak sebar berita palsu semualah. Tentang orang lain, saya tak ada buat serangan peribadi and all that. Understand? Saya tak ada toko tambah maklumat pun boleh. Understand? So you pilih mana-mana satu, hantam point dia. Understand? Sebab semua comes under tata cara penggunaan, tapi dia kata tata cara dalam situasi ini. Understand? Sudah dapat berita mau tambah lagi. Itu jangan buat. So you boleh tulis another one more point lah. Okey, tata cara. Sebab kalau kategori lulus, you boleh bagi saya banyak point. Tetapi kamu tak boleh hurai. Tak boleh buat huraian lanjutan. Tak pandai bagi contoh untuk setiap satu. Semua satu set tak ada. Sebab itu you berhak untuk lulus bila saya boleh nampak 4 ayat sekurang-kurangnya. Understand? Dan saya boleh nampak points pun adalah. Okey, so you boleh kata tata cara ketiga. Apa dia? Kita ada belajar. Apa dia? Sudah dapat maklumat, jangan menoko tambah lah. Sini ada cerita kan. Tidak menoko tambah maklumat atau isi kandungan. So kita tidak
tambah maklumat. Tambah maklumat pada berita. Tidak tambah maklumat kepada berita yang diterima. Nampak? Ini cara dia lah. Kalau ludus means must give points lah, at least 4 points. And you don't know how to elaborate. Boleh nampak ketara sangat lah. You don't know how to make conclusion. Tak boleh buat kesimpulan semua. Tak pandai. So tulis point sajalah. Dapat markah. Boleh? Tapi mau tahu points mesti ada baca buku teks mah. Kalau tak ada baca buku teks, tak ada point. Susah. Boleh Okay. So done. Habislah soalan dia. Okay. So wait Cikgu berhenti kelas dia, recording dia.